Alhamdulillah, kita telah pun menjemput ya dua orang tetamu undangan kita. Jadi kita terus saja perkenalkan ya tetamu undangan kita untuk hari ini bersama dengan sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Tuan Haji Sahari bin Haji Tinggal, iaitu Timbalan Pengerusi Persatuan Orang-Orang Cacat Berkerusi Roda dan orang-orang cacat anggota iaitu PAPDA ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Dan juga bersama kita juga iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Nas Lailawati binti Haji Ghani iaitu Esko PAPDA bahagian usahawan. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Kabar baik Puan. Alhamdulillah ya. Pun terima kasih kepada keduanya ya kerana sudi hadir ke studio pagi ya untuk berkongsi mungkin pengalaman dan juga sebagainya ya. Dan alhamdulillah jadi sebagai mukadimah ni sebagai mukadimah mungkin kita mulakan daripada Tuan terlebih dahulu ya, mungkin dapat berkongsi bila sebetulnya ni Persatuan Orang-Orang Cacat Berkerusi Roda dan Orang-Orang Cacat Anggota iaitu PAPDA ditubuhkan dan apakah objektif dan juga matlamat ia ditubuhkan. Siapa saja ni yang menjadi ahlinya Ya, Tuan? terima Silakan. kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum itu, saya mohon izin untuk sedikit memberi gambaran dan ulasan kenapa kita memilih tajuk Patah Sayap. ya. Ku terbang jua. Macam lirik lagu tu Tuan. Yes. Jadi saya meminjam satu puisi sastrawan negara jiran kita iaitu Usman Awang. Antara bait-baitnya itu sungguh-sungguh kalau kita dalami, saya bacakan. Patah sayap bertongkat paruh. Patah paruh bertongkat siku. Patah siku bertongkat dagu. Dan patah dagu bertongkat kuku. Begitulah gambaran bagaimana kami golongan orang kelainan upaya sesungguhnya menghadapi begitu besar percobaan, begitu besar cabaran di alam keliling kami. Inilah yang diantaranya kami perjuangkan. Inilah semangat juang untuk kami berjuang demi memelihara dan menjaga kebajikan golongan orang kelainan upaya. Okey, terima kasih. Sekarang saya jawab soalan tadi ya. Baik. Ini saya kena bacalah. Tidak boleh sewenang-wenangnya. Ya, silakan Tuan. Okey, baik. Sebenarnya pada mulanya Persatuan PAPDA ni hanya dikenali dengan para pelajar grup, para pelajar support group yang ditubuhkan pada tahun 1985. Lama. Okey. Ia adalah diilhamkan oleh mendiang yang dimuliakan PN Mesti Hairis, iaitu seorang pakar bedah kanan yang dilantik oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di hospital. Masa itu bukan hospital Ripas, tapi dikenali dengan General Hospital, yang kedudukannya masanya Mahkamah Besar, bangunannya di sana tu. Okey, jadi oleh kerana ia khusus bagi orang-orang yang cacat anggota, oleh kerana tantangan masa, ia lebih menghendaki lebih daripada satu dipanggil kumpulan atau grup, maka timbullah pemikiran untuk menubuhkan dijadikan satu pertubuhan yang akhirnya maka ditubuhkanlah satu persatuan yang dinamakan Persatuan Orang-Orang Cacat Berkerusi Roda dan Cacat Anggota di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dan pada masa itu penaung persatuan ini ialah ini sejarah ya, yang mulia Pengarah Isteri Hajah Mariam pada masa itu ya. Dan alhamdulillah sebelum itu pun kita kita terlebih dahulu menjunjung
ke hadapan ke bawah duli Yang Maha Mulia untuk diperkenankan. Alhamdulillah telah diperkenankan bermula pada 7 hari bulan Mei 1986. Itulah dia. Kemudian kalau bercakap tentang objektif, matlamat dan objektif tujuannya persatuan ini di antara lain ialah untuk mendirikan sebuah pusat bagi mengadakan aktiviti-aktiviti. Okay. 2, memperbaiki dan meninggikan keadaan penghidupan dan kebajikan orang-orang cacat berkerusi roda dan cacat anggota. Seterusnya, menggalakkan dan memupuk kesedaran serta pemahaman kepada orang ramai yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang cacat berkerusi roda dan anggota. Kemudian menggalakkan dan memupuk keyakinan lebih kuat pada diri sendiri di kalangan orang-orang cacat berkerusi roda dan cacat anggota. Dan seterusnya mendapatkan latihan dan seterusnya mencari pekerjaan untuk menampung kehidupan. Itu di antara lain matlamat dan tujuan ia ditubuhkan. Yang tadi ada slide apa tadi? Siapa saja ahlinya ni Tuan? Ahli di bawah Popda ini. Yang selek jadi ahli. Jadi kita ada 2. Pertama, ahli biasa. Ahli biasa itu adalah kategori bagi orang yang cacat anggota. Okey. Dan setiap ahli itu sebelum ia memohon dan ia dinilai, bukan saja dinilai daripada kami executive committee, tetapi disahkan oleh seorang doktor bahawa ia ini adalah benar-benar cacat anggota. Cacat anggota itu dengan kata lain secara umumnya sama ada ia dari lahir ataupun selepas lahir, mungkin disebabkan oleh kemalangan, mungkin disebabkan oleh sakit stroke dan hal-hal yang lain. Okay? Jadi kami mengambil kira supaya senang ia menjadi ahli ini. Ahli ini hanya dikenakan bayaran iuran RM5 untuk seumur hidup. Okay. Kemudian itu yang ahli yang kategori pertama. Ahli kategori kedua ialah ahli bersekutu. Ahli bersekutu ini orang yang tidak layak menjadi ahli biasa. Maknanya orang macam bis kita, orang yang normal. Peranannya adalah untuk membantu dan menolong sama ada dari segi idea, tenaga, material bagi sama-sama menanai, membantu, menolong akan kebajikan bis diorang, golongan kami orang kelainan upaya. Itu dari antara lain. Ya, memberi sokongan Tuan ya. Jadi persatuan orang-orang cacat berkerusi roda dan juga orang cacat anggota ini, itu Popda ini telah ditubuhkan 40 tahun yang lalu, 40 tahun gitu. 1995 ya. Jadi mungkin boleh kongsikan juga ni Tuan ya, apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah, sedang dan akan datang bagi persatuan ini? Yang telah kita buat ialah persatuan ini tidak pernah terlepas daripada mengikuti perbarisan di hari-hari kebesaran di negara Brunei Darussalam, umpamanya sebutan Maulidul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kebangsaan, sebutan hari kebangsaan di Brunei Darussalam, banyak lagi yang di antara yang hari-hari kebesaran di negara Brunei Darussalam. Selain daripada itu, kita ini juga mengadakan aktiviti sosial seperti Ramah Mesra, mengadakan sukan ria kali. Ya, sukan ria. Kadang-kadang kami pilih tempat yang sesuai. Kita maklum kan, kami ini kebanyakannya menggunakan kursi roda. Kami akan memilih satu tempat yang sesuai dan di sana. Tujuannya adalah untuk mengeratkan silaturahim, bertukar-tukar pikiran, dan saya sebagai salah seorang daripada executive committee akan bertanya apa yang diorang mau. Kita jangan mengatur yang kita ini, yang kepikiran kita ini betul dan diorang mesti buat. Tetapi kita mau tanya apa yang
mereka mahu. Okey. Selain daripada itu aktiviti yang apa namanya itu yang sudah dan sekarang ini yang sedang dirancang ialah kita ada sebuah rumah yang dipinjamkan oleh unit perumahan MOE, sebuah banglo. Jadi kita merancang bahawa dalam rumah tersebut kita adakan satu pusat latihan. Salah satu daripadanya akan ada nanti iaitu kelas jahitan dan terus menerima beberapa tempahan jahitan sebab kita ada seorang ahli yang bukanlah saya katakan pakar tetapi sudah lama berkecimpung di bidang jahitan. Okay. Selain daripada itu, kita akan mendirikan juga sebuah bangunan khusus yang berhampiran dengan banglo berkenaan, iaitu bangunan ini adalah dihasratkan untuk mewujudkan bengkel membaik pulih kerusi roda. Jadi kita take note, kita di Brunei belum ada lagi. Kalau bengkel kereta banyak berlambak. Tapi bengkel untuk membaik pulih kerusi roda belum ada di negara Brunei Darussalam. Jadi peranannya ini kalau selama ini kalau kita lihat maafkan saya kalau bahasa saya ini kurang elok, kita ni seolah-olah memakai kerusi roda tu macam memakai pampers, pakai buang. Jadi bila rosak buang. Tapi dengan ada bengkel ini, benda-benda yang selalu kita buang, kita boleh baiki, jadi boleh guna. Jadi pada peringkat awal kita fokuskan kepada ahli-ahli yang menggunakan kerusi roda dan ahli-ahli yang berminat dan ahli-ahli yang sudah tahu dengan macam mana akan membaik pulih kerusi roda akan ditingkatkan potensial ataupun kemahirannya tu dengan menghantar diorang ini ke luar negara. Terutama di negara jiran yang saya kenal pasti ada satu dia jual orang kelainan upaya dan kita akan hantar berkursus di situ. Jadi selepas itu kita kalau menampakkan satu potensi yang baik, maka bukan sahaja fokus kita ini kepada ahli-ahli kita ini, tetapi juga kepada orang ramai yang ada mungkin ada keluarganya yang menggunakan kerusi roda, tiba-tiba rosak, kan membeli baru. Hanya orang putih, why not hantar kepada bengkel kami? Kami akan perbaiki dan kami bukan untuk untuk cari kalau bahasa pasarnya untuk cari kaya, tapi niat membantu. Adalah sedikit casnya, and then selepas itu target kami akan memperbesarkan. Kita ada di negara Brunei Darussalam, setiap daerah ada hospital. Jadi hospital ini kan menggunakan kerusi roda. Biasa sama je ceritanya. Rosak, buang. Umpamanya di daerah Belait ada, di daerah Tutong pun ada hospital, daerah Temburu, tak utamanya lagi dari Brunei Muara. Banyak kan? Jadi nampak ruang itu dan untuk kita ni note bahawa bengkel ini adalah yang pertama di negara Brunei. InsyaAllah. Ya, itu antara perancangannya. Ya, ini perancangan dan sudah disusun aturkan. Ya, sudah diaturkan. Dan untuk seterusnya kita ingin beralih kepada Puan Naslailawati binti Haji Ghani, merupakan Exco Papda bahagian usahawan. Jadi mungkin dapat berkongsi sedikitlah berkenaan dalam bidang apa yang diceburi dalam bidang keusahawanan ini. Puan, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan dan juga Cikgu kerana menjemput saya berpeluang. Dalam masa ini saya membuat aktiviti di Papda juga, mengajar juga menjahit dan saya juga salah seorang meluahkan produk sendiri, jenama sendiri dan nama kedai saya Jualasha Butik. Saya masa ni berfokus kepada dua lah, iaitu menghasilkan produk orang-orang, kalau boleh niat saya orang OKU ni
kami yang daripada diri saya sendirilah kurang membaca dan pandai juga kerana tidak sekolah. Tapi dapat meluahkan hasil kerap tangan, juga hasil meluahkan produk. Kalau boleh, ada lagi akan menuruni hasil saya tu. Harapan dan juga harapan saya, produk saya Julesyah itu orang akan mengenali Julesyah itu siapa selama 15 tahun. Dan juga yang meluahkan, saya meluahkan produk selama 5 tahun. Meluahkan produk. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan kepada Papda dan juga Datuk Haji Latif, saya berterima kasih kerana beliau, saya mengharap berjumpa beliau dan juga bercerita kenapa saya punya produk tak naik. Ya. Jadi seperti yang dapat kita kongsikan ni melalui skrin TV dan juga sebelumnya, itu adalah merupakan hasil daripada puan sendiri. Jadi puan sendiri yang menjalankan seorang diri macam tu. Ya, jadi kalau boleh kami tahu ya, sejak bila berminat dalam bidang jahitan ni, puan? Saya berminat bidang jahitan selama 2013. 2013 ya? 2013. Jadi ini bermakna sudah berapa tahun tu? 15 tahun tu. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin boleh juga kongsikannya antara cabaran-cabaran ni dalam bidang jahitan ini. Mungkin boleh kongsikan. Cabarannya semasa inginkan mengembangkan lagi bidang jahitan, tapi tidak sekolah, susah kan bergaul sama orang yang kan ikut expo dan tanya macam kita ada sijil kah? Mungkin tak ada. Sekali ikut bidak kursus, masa tu ikut kursus ibu-ibu tunggal di pembangunan belia. Jadi di sana ada lawatan Datuk, minta maaf Datuk Amin. Datuk Amin melawat. Datuk Amin tanya, saya seorang saja OKU. Datuk Amin tanya, kita okey, kita kenapa? Saya cakap OKU. Lepas tu apa tujuan kita, dia tanyalah. Tujuan kan mau lagi mengembangkan lagi bisnes dan juga kalau boleh Julesyah tu orang kenal. Siapa Julesyah selama ni? Julesyah cuma membantu membackup kepada kadai-kadai lain, meluahkan tudung dan juga membuat baju lawyer. Tapi kira belakang lah. Jadi saya cakap saya ingin ke depan lagi. Kan mau sijil. Sijil yang penting. Sekarang ni dah ada sijil, kita ni payah sikit. Tidak ada menyuruh pengiktirafan. Jadi diterimalah kursus di sana di pembangunan belia. Okey, disingkatkan lagi, saya masuk ke bidang. Saya mendengar ada usahawan YDC less on. Jadi saya cuba. Saya jumpa kepada Tuan Amra, ketua di sana. Puan, boleh saya ikut? Saya tak ada sijil sekolah, diorang minta sijil. Tapi puan cakap kita ada kemahiran. Jadi ikut, alhamdulillah saya mendapat nombor 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita mengharapkan kemajuan yang berterusan ya dalam menceburi dalam bidang jahitan sebagai bahagian usahawan. Jadi dalam masa yang agak singkat ini kita ada lebih kurang daripada 3 minit saja lagi. Mungkin perancangan akan datang daripada puan terlebih dahulu. Perancangan saya insya-Allah kalau boleh orang yang macam saya ni kurang orang ada yang mana-mana yang orang-orang OKU, ada yang tak pandai baca tapi ada kemahiran, ada produk, kedepankan, jumpa saya akan ajar cara-caranya. Kerana kita ni kalau boleh orang biar ada produk kita ni akan meluahkan. Meluahkan produk kita ni kalau boleh antarabangsa. Mau keluar dalam negara dan juga luar negara. InsyaAllah. Dan mungkin untuk akhirnya kurang daripada 2 minit saja ni Tuan, sebelum kita mengakhiri segmen wawancara kita. Secara kesimpulannya. Pada kesimpulannya, saya katakan bahawa kita menghadapi berbagai cabaran. Okey, saya sudah katakan ada aktiviti, saya lupa tadi kita juga belajar keagamaan di sana. Baik, cabaran yang paling besar ialah kan kita ini hidup. Satu, pendidikan, kedua alam pekerjaan. Okey. Cabaran kami adalah facilities, kemudahan asas. Yang pertama, rem.
bagi laluan orang berkursi roda. Ada yang orang yang baik hati buatkan, tetapi tidak standar seperti yang dikehendaki. Okey, tidak ada tepat squat yang dikehendaki yang betul-betul sesuai. And then di samping kita lihat di premis-premis kerjaan, di bank-bank, institusi keuangan, belum ada. Mungkin ada tetapi kurang sesuai. Dan kita menekankan kalau boleh kita yang membuat itu buatlah sesungguh-sungguhnya. Jangan seperti peribahasa katakan seperti melepaskan betok di tangga. Bukan batok ya. Betok. Batok itu betok itu sejenis gayung. Jadi ini kita ni sangat-sangat perlu. Bukan sahaja di premis-premis perniagaan seperti center, juga di masjid-masjid yang sebelum ini dibuat harus ada letak kereta OKU, harus ada rem yang membolehkan orang OKU juga turut sama-sama beribadah. Sebab hak untuk beribadah itu adalah hak semua orang. Tolong beri peluang. Ada orang kurang setuju. Katanya kalau wheelchair naik ke masjid, masjid akan jadi kotor. Yes, kami faham. Kami sebelum naik, kami lap dulu roda wheelchair. And then kita minta di tepi sebelah kanan itu dilapik dengan yang jenis getah seperti di Madinah, di Mekah, khas untuk orang wheelchair. Tidak susah. Sepatutnya. Ini benda-benda ni saya mohon pentadbir masjid tolong buatkan kemudahan untuk orang kelainan upaya beribadah. Jangan nanti ditanya kenapa mereka tidak naik. Suatu hari nanti di alam akhirat, maka kami akan katakan mereka lah. Kami terhalang. Terima kasih banyak-banyak dan saya harap kepada orang ramai supaya mengambil sikap empati bukan sikap simpati. Tolong bantulah kami. Kami tidak minta dikasihani, tapi support kami. Apa yang kami buat, tolong bantu. Dan terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Syahri dan juga Puan Naslailawati kerana berkesudian untuk sama-sama untuk memberikan pencerahan mengenai persatuan ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi Tuan dan juga Puan. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.